ikut mayang je. Jadi tak ada tanya mayang dia. Jadi yang ni lah kita sampai kita ada belajar yang kita boleh buat hari ni pun tak mahu lagi yang ni pulang lah tu. Pulang tak tuan-tuan lah tu. Jadi kita yang ilmu ni nak dapat satu pun cukup payah. Jangan nak ingat. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Mukminin Kota Kayang, Kangan Poleh, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama sambung kuliah mingguan kita. Itu kuliah maghrib insya-Allah setiap hari Rabu. Dan hari ini tuan-tuan 11 November bersamaan dengan 25 Rabiul Awal, dan tajuk kita hari ini tata cara solat jenazah bahagian 1. Sebab bab jenazah ni dia panjang sikit, saya pecah jadi 2 bahagian. InsyaAllah minggu ni kita sentuh bab 1 dan minggu depan kita sambung lagi bab yang kedua. Saya harap tuan-tuan dapat semua nota tu. Sebab saya print tu dalam 35 keping. Kalau cukup tu 35 orang lah. Kalau tak cukup tu maknanya tuan-tuan main hari ni lebih daripada 35 orang. Kan? Ada apa tu? Kan ada tak dapat kan? Kalau dapat kita tambah lagi tuan dalam minggu depan kan. Okey, sebelum tu kita tengok sikit video ni. Macam mana tentang solat jenazah. Hari-hari ada kematian, hari-hari ada kelahiran. Cuma kalau bab kematian ni macam mana nak urus dan sebagainya. Nak semayang pula macam mana? Apa tata cara dia? Tempat kami ada takbir 4 kali. Tempat kami 5. Tempat kami 7. Oi, banyak ah. Mana satu betul? Boleh ke sampai 7 tu? 9 pun ada. Ini macam mana? Jadi apa-apa pun mesti balik pada qala Allah qala Rasul. Apa Allah beritahu dalam Quran, apa Nabi habaq dalam hadis sahih tentang dalil-dalil tentang solat ni. Ni atas cerita sebenar, based on the story. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu tuan. Bagi imam tuan, hang. Hujung kali. Dari imam dia bayang, Allahu Akbar. Kemah ni. Dua set dia rukuk tuan. Kacau tuan. Sebab semayang jenazah ni tak ada rukuk. Semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat jenazah seperti yang Anda saksikan adalah solat jenazah yang tidak benar, karena imam melakukan rukuk pada saat solat jenazah, agar tidak ada rukuk ketika solat jenazah. Okey, jadi solat jenazah kita tengok ni tak betul. Sebab apa? Sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada tahiyat, tak ada sujud. Dia hanya takbiratul ihram tuan. Jadi cara ni salah tuan. Ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait solat jenazah. Yang pertama, sebenarnya yang paling berat untuk menjadi imam adalah pemuka masyarakat, tokoh masyarakat. Sebagaimana rupanya tuan-tuan, siapa yang patut jadi imam tuan solat jenazah? Siapa dia tuan? Tok imam kah? Ke anak keluarga tu kah? Saya faham dulu ni, kalau ayah dia mati, mak dia meninggal, siapa jadi imam? Anak tu kan? Dia cek-cek ni tuan, rupanya bukan tuan. Sebenarnya tuan, bukan tok imam, bukan anak. Yang jadi imam tu tuan, ketua masyarakat tempat tu. Contohnya siapa dia? Kalau wakil rakyat main tuan, dia imam. Tok Pulu jadi imam. Sebab menteri besar jadi imam, dia main. Kalau raja main, raja jadi imam.
jarang lah jadi imam. Dia kata siapa jadi imam tuan? Orang yang ketua pada tempat tu. Dia lain kali tuan, cerita betul dia juga lain kali tok imam jadi imam. Sebab apa? Dia lah imam kampung tu. Tu cerita dia. Tapi cerita sebenarnya tuan, bukan kata anak tu kan. Dia kata anak, betul lah anak tu jadi baik, jadi imam. Tapi tak, ketua masyarakat. Dia main tuan, dia ambil cakna. Dia tahu siapa meninggal hari ni, siapa sakit, siapa demam. Ni ketua kita, tak tahu hilang mana. Jumaat pun tak pernah nampak contohnya. Kan, sebagai macam-macam cerita dah. Itu jawapan dia. Jadi, cerita Tok Imam ni, apa? Yang jadi imam ni siapa? Ketua masyarakat. Sebab apa ni dalil dia? Kan dalam riwayat yang sahih bahawa ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul dan ketika itu ada Husain bin Ali, saudaranya Hasan. Okey, Hasan bin Ali. Hasan meninggal kan? Siapa yang jadi imam kali ikut ni? Adik-beradik dia lah. Husain jadi imam. Tapi dah Husain jadi imam pun. Kali ikut dia abang, dia adik, dia jadi imam. Tapi dah dia tak bagi dia jadi imam, dia bagi orang lain. Siapa dia tuan? Kemudian Husain mempersilahkan Sa'id ibn Nas untuk maju menjadi imam. Dia suruh siapa? Sa'id ibn Nas. Dia ni jadi imam. Sebab apa tuan? Dia mengatakan aqabtan falau la anna sunnah. Majulah kamu, andaikan ini bukan sunnah, tentu saya akan maju. Padahal Sa'id ketika itu adalah amir untuk Madinah. Dia sebagai gubernur untuk kota Madinah. Sa'id ni siapa dia? Dia ketua pekan Madinah tu, gubernur. Kalau kita ni betul besar lah, bahasa kita mudah. Jadi dia ni ketua pemimpin di Madinah ni tu. Dia jadi imam. Kalau bukan kerana sunnah, aku jadi imam, dia kata. Tapi bila ikut sunnah ni, ketua masyarakat, ketua tokoh tempat tu yang patut jadi imam. Ni dalil dia tuan-tuan. Siapa dia? Betul Sa'id tadi. Yang ini dalil bahawa orang yang paling berhak menjadi imam tidak harus keluarganya, tidak harus kerabat mayit, tapi yang paling berhak adalah pemuka masyarakat. Jadi tadi kalau boleh tuan, kalau mereka mai, kita boleh suluh mereka jadi imam no. Kalau mereka pun tak mau jadi imam, suruh anak sendiri jadi imam, sebagainya tu imam sendiri. Tu cerita dia. Cuma yang pentingnya tuan, kalau ikut balik dalil, yang sepatutnya siapa dia? Ketua masyarakat itu. Kalau mai wakil rakyat, kita suruh jadi imam dulu. Tak apa sila-sila. Dia bertolak, kita bagi apa tu? Tok imam dari contohnya. Tak apa imam pula bagi anak dia. Boleh, tak ada masalah. Cerita dia siapa dia? Anak pun boleh. Tok imam boleh, siapa-siapa pun boleh jadi imam ni. Tapi dia beri sunnahnya, ranking dia cari orang yang tertinggi dulu. Masyarakat yang mai hari tu. Ketua masyarakat, siapa dia? Mungkin menteri besar, mungkin apa tu wakil rakyat, mungkin untuk penghulu contohnya dan sebagainya tuan. Kemudian yang perlu dicatat bahawa dalam solat jenazah di sana tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, adanya hanya takbir sebagaimana praktek Nabi SAW. Dan terkadang takbir 4 kali atau ada lebih dari itu. Namun yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan solat jenazah dengan takbir 4 kali. Kemudian termasuk bagian dari sunnah dalam solat jenazah adalah membagi makmum menjadi 3 saf. Ketika ini memungkinkan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan para ulama menganjurkan selagi memungkinkan untuk membagi makmum menjadi 3 saf. Dalil yang kedua pula, kalau kita mai tuan-tuan, jemaah yang mai tu kalau boleh memungkinkan ramai, kita buat 3 saf. Jenazah duduk depan, saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Kalau mai 30 orang, 10 lebih kurang. Kalau mai 100 orang, ikut pesan kita lah, punya kita ni. Kalau boleh buat 3 ke atas lah, 3, 4, 5 ke atas, silakan. Cuma kalau kita mai ni berapa orang? Dalam 10 orang, boleh buat 3. Dia panjang ni tu. Sebab apa? Dalil dia, kalau boleh kita buat 3 saf. Cuma yang mai pun 3 orang Ustaz. Tak perlu buat satu-satu ke belakang. Dia cerita dia, buat sebaris je. Sebab apa? Dalil dia, kalau boleh kita buat sebanyak mungkin tu, buat jadi 3 saf. Yang mai tu. Tapi kalau terlampau sikit sangat, ikut jadi lah apa yang boleh kita buat. Jika tidak memungkinkan, maka bisa saja makmum hanya dibuat 1 saf. Posisi imam ketika salat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Semayang perempuan, jenazah tu perempuan, kita duduk mana? Imam berada di tengah mayat. Ni.
Kalau tu jenazah perempuan, jadi imam akan berada mana? Tengah-tengah mayat. Jemaah boleh bersama seimbang. Tapi kalau jenazah itu lelaki, kita sembahyang di kepala dia. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Kita beritahu lelaki perempuan. Macam mana? Perempuan tengah, laki di kepala. Cuma khilaf dia tuan-tuan, kita sembang nanti. Ustaz, kami ni tengok di Kedah ni dia sembahyang sebelah kiri. Imam sebelah kiri. Mai belah polis ni sebelah kanan pula. Mana satu betul. Cerita dia di kepala. Jadi kalau kita tengok tuan, di kiri pun boleh, di kanan pun boleh. Ada tempat dia letak kepala ni sebelah kiri. Ada tempat kata kepala ni sebelah kanan. Nampak tu ada khilaf di situ. Sebab Nabi tak abar dengan jelas. Kepala ni sebelah kiri ke kanan. Tapi sebenarnya di kepala. Waktu tepi belah Kedah contohnya, di tempat-tempat lain, dia kambuh kepala ni sebelah kiri tu. Sebenarnya jenazah lelaki sebelah sana. Perempuan betul tengok. Siapa tak kata apa, itu sahih. Cuma kita di polis pula kita buh sebelah kanan kita ni. Tu. Sebab apa? Bila kita simpan jenazah pun nanti masuk dalam lahat, kepala ni ke arah kanan. Dia tengok arah kiblat tuan-tuan. Tu dia punya kekuatan dalil itulah. Cuma nak abang kata kami betul hang salah ke? Di situ mana-mana boleh. Tapi yang betulnya di kepala. Laki di kepala, perempuan tengah tuan. Kalau macam ni dia tahu dah, ni jenazah lelaki. Sebab apa? Imam semayang di tengah apa? Di kepala dia. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Wallahu. Jadi bila semayang ni baca apa? Baca Al-Fatihah, takbir pertama. Kuat ke? Pelan, masing-masing baca. Baca auzubillah tu, bismillah, Al-Fatihah sampai habis. Jadi itu takbir yang pertama. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca sholawat dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Okey, takbir yang kedua ni salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pendek. Yang panjangnya salawat Ibrahimiyah. Dan kita faham macam mana? Tutup baca tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama innaka Hamidum Majid sampai habis tu. Itu salawat Ibrahimiyah. Kita baca daripada awal tu sampai habis. Innaka Hamidum Majid tu. Itu salawat Ibrahimiyah. Tu takbir yang kedua. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan sholat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi SAW adalah dengan membaca. Okey, apa nak baca takbir ketiga ni? Allahu Akbar. Kita baca doa kepada si mati. Apa doa? Sebarang doa apa-apa pun. Ustaz, saya tak hafal lagi bahasa Arab ni. Bahasa Melayu boleh tak? Ya boleh. Tapi kita lafaz mulut. Dalam hati ni, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah dia di azab kubur, lapangkanlah syurga apa? Lapangkanlah dia dalam alam barzakh, tempatkan dia dalam ke syurga sebagainya. Kita minta kepada Allah. Boleh. Tapi tuan-tuan baca Allahumma firrahu warhamhu, Allahumma firraha warhamha sampai habis pun boleh. Itu yang lebih tepat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Okey, takbir pertama tadi Al-Fatihah. Takbir kedua salawat kepada Nabi. Takbir ketiga doa kepada si mati. Takbir keempat Allahu Akbar. Apa nak buat tuan? Pada takbir yang keempat di sana ada dua pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Okey, dia ada dua pilihan. Tu tengok macam mana? Lepas takbir keempat boleh berhenti terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu satu cara. Ataupun Allahu Akbar yang keempat tambah lagi doa. Kepada siapa pula? Kepada keluarga si mati. Boleh.
Ustaz, tempat kami ni Tok Imam bagi salam terus lepas takbir. Tak sunnah Dua tempat kami tak baca lagi doa. Baru sunnah. Tak. Dua-dua boleh. Kalau Tok Imam tu lepas takbir keempat dia bagi salam pun sunnah juga. Takbir keempat dia baca doa lagi, bagi lama lagi, baru bagi salam pun sunnah juga. Kita faham ni tak ada siapa sunnah tak sunnah. Dalam bab tu dua-dua sunnah. Boleh pilih terus bagi salam boleh, ataupun tambah lagi doa kepada siapa keluarga si mati. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dengan suara lirik oleh imam dan diikuti oleh makmum. Okay. Salam pula boleh pilih dua keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi sekali pun boleh. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi dua kali pun boleh. Oh ustaz, tempat kami tak puas dia bagi sekali saja. Tak boleh sekali pun iya. Dua kali pun iya dah. Kita faham. Jadi dua-dua tu sunnah kan. Jadi boleh sekali pun iya, dua kali pun iya. Tapi kebanyakannya Nabi bagi dua kali dah. Kalau bagi sekali lagi, cuma tunggu pula mana salam kedua ni. Tunggu-tunggu jemaah pula. Tu cerita ada. Jadi dalam keadaan ini dua cara tadi boleh. Ustaz yang jadi 5 takbir, 6, 7, 8, 9 main mana ni? Jadi pun sunnah juga. Kita belajar nanti main mana baca apa? Takbir lagi tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, selepas takbir keempat, kelima, keenam tu doa. Berdoa. Boleh tuan. Itu sunnah Nabi juga. Cuma tempat kita ni jarang-jarang. Pelik tempat ni. Dia takbir 5 kali. Orang buat 4 bid'ah depa ni. Tu dia pun bid'ah tu Tempat ni 7 kali. Melampau ni 7 kali. Orang buat 4, lajak pergi 7 pula dah. 4 pun tak ada nak buat 7. Apa orang kata tu kan. Sebab apa? Tak biasa kita dengar, tak biasa kita buat. Rupanya kita banyak lagi, punya ada nanti takbir yang ke-7, ke-9 dan sebagainya tuan. Okey, ni yang pertama. Kita pergi tuan-tuan. Okey, yang kedua ni, okey, hukum solat jenazah. Macam mana cerita dia hukum solat jenazah ni? Pertama sekali, solat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Yang mana sekiranya ianya telah dikerjakan oleh sebahagian daripada umat Islam, maka ianya telah memadai. Orang kampung kita ada orang meninggal. Ada beberapa orang yang pergi urus, pergi mandi, pergi kafan, pergi solat dan pergi simpan jenazah, dah memadai dah. Satu kampung itu tak berdosa. Tiba-tiba orang ni meninggal, tak ada siapa pergi mandi, tak ada siapa pergi urus kan. Jadi lama pula. Jadi masing-masing duk pahang paku sebagainya. Kalau lagu tu tuan-tuan, kita semua berdosa tuan. Sebab apa? Menjadi kewajipan kita yang hidup ni kena selesaikan, uruskan orang yang meninggal kan. Berkata Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata maksudnya ada seorang sahabat Nabi SAW meninggal dunia pada perang Khaybar. Ketika hal tersebut diberitahukan kepada Rasulullah SAW, baginda pun bersabda, solatlah ke atas kalian sahabat kalian ini. Rupanya tuan-tuan, kalau orang pergi perang, kalau mati syahid tak perlu semayang. Tapi sahabat ni Nabi kata apa? Pergi semayang dia. Dia pun heran, pasal apa kawan kita ni yang meninggal ni kena mandi apa, kena sembahyang, kena kafan sebagainya kan. Kemudian depa pun wajah depa pelik. Baginda bersabda, sesungguhnya sahabat kalian telah melakukan pengkhianatan di jalan Allah. Dia ni khianat. Nampak tuan? Sesama perang ni fi sabilillah. Tapi seorang ni dia buat perang ni bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana diri sendiri. Kemudian kami pun memeriksa barang yang dibawanya dan kami temukan sebuah perhiasan daripada permata kaum Yahudi yang nilainya tidak setara dengan 2 dirham. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunahnya. Jadi cerita dia pergi perang dengan Nabi, ikut gen Islam ni, tapi dia rembat harta tuan. Kerana harta tuan. Orang pergi perang kerana Allah, tapi tak. Dia pergi jumpa orang Yahudi tuan, dia pergi rembat harta tu, dia buh dalam beg dia. Simpan dulu dia. Cerita dia harta perang ni kita kena ambil, kena kumpul. Segi ghanimah kita akan bahagi-bagi kan, dia ada pecah-pecahan dia. Tapi dia ni tak, dia ambil buh dalam poket dia, buh dalam beg dia, tiba dia mati pula. Kalau ikut mati syahid, tapi tak. Dia ni Nabi kata apa? Suruh sahabat-sahabat ni bunyi kata sini, solat ke atas sahabat kalian. Kena solat. Kalau ikut tak perlu solat, terus kita simpan jenazah pakai kain perang tu. Baju ke, jubah ke, seluk ke apa ke, semua pakai kain perang tu, terus kita simpan.
Itu bagi orang yang mati dalam keadaan syahid. Tapi dia ni dah mati dalam keadaan tak syahid, jadi kena mandi kena solatkan dia. Itu cerita dia. Okey, keutamaan solat jenazah. Apa keutamaan dia? Pertama sekali, ganjaran pahala yang besar. Solat jenazah ni pahala besar, tuan. Apa pahala dia? Bagi yang mengerjakan solat jenazah, mereka akan dianugerahkan dengan pahala yang besar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang menyaksikan jenazah sehingga mensolatkannya, kita pergi tengok orang jenazah meninggal, kita pergi semayang jenazah dia, maka mendapat pahala 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikuburkan, dia saksikan dia pergi semayang, dia bawa pergi ke kubur sampai disimpan jenazah tadi, mendapat 2 qiraat. Maka mereka para sahabat bertanya, apakah maksud 2 qiraat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ia sama dengan 2 gunung yang besar, 2 bukit besar. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, tuan. Rupanya tuan, dalam hadis lain kata, sekecil-kecil gunung tu sebesar gunung Uhud. Tetapi Madinah, tuan. Tetapi buat umrah, tuan, mana gunung Jabal Uhud ni? Kita contoh, tuan, nampak ni, saya cari dalam internet, tuan. Boleh tuan faham? Ini kisah dia lah. Jabal Uhud ni dulu dia menyaksikan 300 munafik diketahui oleh Abdullah bin Ubay meninggalkan pasukan muslimin, kan? Di perang sekali dia tinggal, kan? Awalnya 1000 kurang, tuan. Tentang kafir 3000 ni masih serang. Nampak dia berbelot, dia berkhianat, tuan. Nampak? Lain kali meninggal 70 sahabat syahid dia ada disimpan di Uhud, tuan. Nampak, tuan? Saya cepat sikit. Mana Jabal Uhud? Ni, tuan. Ni bukit ni, tuan. Inilah Jabal Uhud. Kalau kita tengok, kita di Kuala Perlis ni, bukit apa tu, Y tu, hujung tu pi sampai Wang Kelian tu, orang panggil Banjaran Titi bawah, Banjaran Nakawan. Tu panjang, tuan. Tapi di sana Arab, tuan, di Madinah, tuan, tu sepanjang lampu tu nampak tu, itulah dia punya Jabal Uhud. Bayangkan, satu pergi ziarah orang meninggal, kita pergi semayang, dapat 1 Jabal Uhud. Semua orang itu panjang ni. Kalau kita pergi simpan pula jenazah sampai liang lahat sebagainya sampai habis, dapat 2 Jabal Uhud. Nampak, tuan? Besar, tuan. Pahala banyak, tuan. Sebab tu kalau kita ada orang meninggal saja, pantang dengar, pergi, tuan. Sebab apa? Nak ambil pahala tadi, Jabal Uhud. Sebab kita pun tak tahu nanti kita meninggal nanti ada orang nak main, tuan. Tela kita kira, tuan. Dan kita mati pun, bayangkan, tuan, macam mana kita pun kita lakukan. Kalau kita tak ada apa kerja, pergilah, carilah pahala untuk menziarah orang meninggal ni. Pergi ziarah dia walaupun tak kenal pun, sesama Islam kita, itu kewajipan kita, tuan. Jadi, tuan, Islam kita pergi ziarah ni Jabal Uhud, tuan. Tu kita tu perasan lagi, kita belajar nanti, kita akan belajar nanti siapa yang belah anjing dengan sengaja, syok-syok belah, bukan kerana jaga pokok ataupun ternakan binatang, kambing ke lembu ke, bukan kerana tanaman, kebun ke apa ke, bukan kerana apa tu untuk berburu. 3 jenis ni dia akan hilang 1 hari 1 Jabal Uhud, 1 qiraat hilang. Bayangkan, ustaz, saya jumpa anjing ni, saya belah ke rumah ni, patah kaki, saya belah-belah bagi lega apa semua, mai hari 2 bulan ni cucu berkenan pula nak belah, saya belah tak? Jangan, tuan. Kalau dia sakit tadi kita belah sebab dia sakit, nak bagi ubat banyak. Dah ada sihat, tuan, kita lepas dia. Sebab apa? Kita belah hari yang dia sihat tu pula, 1 hari hilang 1 Jabal Uhud. Pahala hilang sebukit, tuan. Allah nak dapat sebukit minum, tuan. Bayangkan, tuan. Tu jadi qiraat, 1 qiraat nama dia. 2 qiraat, 2 Jabal Uhud. Kalau ada anjing nak belah apa? Jaga harum manik, gagah boleh lagi. Ada anjing nak jaga apa? Tu dia belah kambing 100 ekor, 200 ekor, boleh lagi. Belah anjing sebab apa? Nak berburu, masih boleh lagi. Dia buat belanjing ni saja syok-syok tengok tepi jalan tak ada orang belah, saya ambil, saya belah apa? Jangan, tuan. Ketumbat lagu tu hilang 1 hari 1 pahala bukit Uhud. 2 hari 2 bukit Uhud. 3 hari bayangkan kalau setahun belah, tuan, kita pun tak nampak pahala besar mana. 2 rasa macam banyak pahala, habis waktu, tuan. Jadi kelebihan ada, kekurangan kita pun ada. Semua mesti balik pada dalil, tuan. Okey. Lebih lagi, sebagai syafaat bagi jenazah. Nampak, tuan? Sekiranya jemaah yang mengerjakan solat jenazah itu mencapai 40 orang atau 100 orang,
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permohonan syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Apa dalil tuan? Diriwayatkan daripada Quraib, pembantu Ibnu Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu, bahwasanya anaknya meninggal dunia di Qudai atau Usfan, lalu dia berkata, wahai Quraib, lihatlah sekiranya orang-orang sudah berkumpul untuknya untuk solat jenazah anak dia ni. Dia Quraib pun berkata, pembantu tadi kata, lalu aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul untuknya. Aku pun memberitahunya, yakni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertanya, apakah mereka berjumlah 40 orang? Quraib menjawab, ya 40 orang. Ibnu Abbas berkata, keluarlah jenazahnya, kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidaklah seorang Muslim meninggal dunia lalu 40 orang mendirikan solat jenazah baginya, yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan satu pun apapun, melainkan Allah akan mengabulkan permohonan syafaat mereka kepada jenazah tersebut. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, salat Nabi, Allahu Akbar, Allahumma firrahu warhamu, ya Allah Tuhanku ampunilah si mati sekian yang sebagainya. Kita bisa doa itu makbul kan. Berapa orang? Minimum 40 orang. Yang mana dia beriman pada Allah, tak syirik pada Allah. Tiba-tiba dalam 40 orang tu pula, seorang ni petikan 2 ekor malam. Pergi jumpa Tok Bomo pula, barang hilang. Kacau. Tak cukup 40 orang, tak dapat doa tadi makbul pada si jenazah. Sebab lagi ramai orang ziarah semayang, lagi bagus kan. Itu dalil dia kan, ni dalil dia. 40 ke 100 orang tadi, lagi banyak, lagi bagus. Setengah orang ni meninggal hari Jumaat contoh, bagus lah. Dan simpan orang ni, kalau ikut tu simpan selepas Jumaat. Sebab bila sembahyang Jumaat tu ramai orang, tiba-tiba tunggu Ustaz, anak tak balik lagi ni di Kuala Lumpur. Tak tuan-tuan, anak tuan-tuan tu jumpa dah sebelum ni, dah sakit-sakit tuan, dah meninggal tu tak ada dah. Si mati ni dia nak cepat tuan. Kalau dia beriman, dia tak sabar nak masuk ke alam barzakh, nak dapat nikmat Allah tuan. Kalau dia tak beriman, dia takut azab alam barzakh tuan. Itu berbeza. Jadi tuan, kalau jenazah yang mana ni kita percepatkan urusan. Kalau meninggal hari Jumaat tuan, bantis tuan. Hari Jumaat tu sembahyang Jumaat tuan, ramai boleh sembahyang jenazah tuan. Tapi dah tunggulah lepas asar. Kacau tuan, rugi tuan. Sebab peluang ni nampak ni. Kalau kita faham agama tuan, kita percepatkan tuan. Dan kita ambil sebanyak mungkin orang yang boleh solat jenazah. Betul? Mak kita ke, ayah kita ke, adik-adik kita ke, itu yang lebih utama. Hadis Imam Muslim dalam sahihnya. Okey, tata cara solat jenazah. Macam mana tuan, kita ulang kaji sikit. Okey, 751 dah. Okey, solat jenazah merupakan satu solat yang dikerjakan sambil berdiri, disertakan dengan sejumlah takbir, tanpa rukuk, tanpa sujud dan tanpa tahiyat. Dia takbir saja. Itu solat jenazah. Yang lelaki yang tadi ni semayang, dia rukuk. Salah. Nampak sangat tak pernah semayang jenazah tuan. Okey, tempat untuk mengerjakan solat jenazah. Kat mana nak buat solat ni? Ustaz, masjid kami mayang dalam. Dah, masjid kami ni mayang luar. Dia tengkang dah. Mayang dalam ke luar? Dah buh depan ni. Dah, buh tengah. Nampak? Kacau kan? Sebab apa? Macam-macam pendapat. Jadi bila ada masalah saja, kita balik pada qala Allah qala Rasul. Tang mana nak semayang ni? Okey, pertama tuan, tempat untuk mengerjakan solat jenazah. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum mengerjakan solat jenazah dalam masjid ataupun di luar masjid. Boleh buat dalam ke ataupun buat luar. Itu. Namun begitu terdapat riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat jenazah dalam masjid. Dalam pun ia, luar pun ada tuan. Dua-dua ada dalil. Apa dalilnya? Yang pertama, daripada Abbad bin Abdullah bin Al-Zubair bahawa Aisyah memerintahkan orang-orang agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas, jenazah sahabat ni nama Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, dibawa ke dalam masjid. Lalu Aisyah ikut mensolatinya. Orang perempuan pun semayang tuan. Jenazah Sa'ad ni Aisyah semayang. Jadi bolehnya orang perempuan semayang jenazah lelaki, anak ke, mak ke, adik-beradik ke sebagainya. Kalau dia pun nak tumpang semayang sama pun boleh kat belakang. Ini dalil ni sebab apa? Aisyah sendiri pun semayang jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat hal itu, orang mengingkari, orang tak mau ikut. Sebab apa? Maka Aisyah pun menyatakan, sungguh cepat sekali manusia lupa. Tidakkah Rasulullah SAW mensolati Suhaib bin Al-Baidah
kecuali di masjid. Lupa ke hampa? Dulu Nabi pernah semayang, sahabat juga, Suhaib bin Al-Baidah ni dalam masjid. Sebab apa dia berlupa tuan? Nabi tak banyak semayang dalam masjid. Lepas Nabi semayang dalam masjid tu, Nabi buat di luar masjid banyak orang. Jadi bila ada orang nak buat dalam masjid, dia bagi pelik pula. Dia kan boleh buat dalam masjid, luar pun boleh, dalam pun boleh. Itu cerita dia. Cuma kalau kita buat dalam masjid, bola kain ke plastik ke apa ke, takut-takut jadi kotor. Sebab masjid kita ni ada kapet. Zaman dulu ni tanah kan, kalau ada jubin ke apa jenis tai tu boleh basuh. Kalau kapet ni banyak cerita lah, kena cuci ke apa, darah ke kotor ke apa, tu cerita dia. Jadi kalau kita dalam masalah lembab tu, kita lapik ke apa ke, boleh tuan buat di dalam masjid. Ni hadis yang pertama. Namun yang lebih sering, tapi yang lebih Nabi rajin buat, yang Nabi rajin solat adalah mengerjakan solat jenazah di luar masjid. Orang panggil dia al-musalla. Kalau boleh itu Nabi akan buat di luar masjid. Kalau masjid kita luas kat luar ni, kita boleh buat solat di luar. Kalau masjid kita pun tak luas mana tuan, boleh buat dalam masjid. Itu jawapannya. Kalau ada kekuatan masjid luas, kita buat di luar masjid. Itu lebih utama lagi. Sebab apa? Nabi rajin buat solat ni di luar masjid. Tempat khas orang panggil musalla. Apa dalilnya? Ni dalil tuan. Sesungguhnya Nabi SAW mengatur mereka dalam saf di musalla, lalu bagi dia bertakbir untuk solat jenazah Najasyi sebanyak 4 kali takbir. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan sahihnya. Ada satu ketika tuan, Nabi panggil sahabat-sahabat, jom kita sembahyang. Mana jenazah ni? Tak ada jenazah ni. Tu punya solat ghaib. Bila ni, pada masa tu Raja Najasyi, raja ni duduk di Habsyah. Dia ni asalnya orang Kristian. Agama pemimpin mereka, menteri dia, takbir apa, rakyat mereka pun majoriti beragama Kristian. Tapi nak meninggal ni jenis sini, meninggalkan dan beriman kepada Allah, di Islam. Tapi di tempat sana orang tak tahu kata dia Islam. Jadi Nabi semayang jenazah ghaib untuk Raja Najasyi. Jadi ni yang berlakunya solat ghaib untuk Raja Najasyi. Kita boleh buat tak? Tuan-tuan, Nabi buat, kita pun boleh buat. Cuma kita belajar lagi, perhati betul-betul kisah dia. Sekali ni saja Nabi buat jenazah ghaib. Selepas kisah ni tak jumpa dah Nabi buat solat ghaib. Sahabat pun tak ada. Kalau betul sunnah ni Nabi buat atau sahabat buat, mesti ada. Sahabat Nabi meninggal di Madinah, di Mekah, di mana-mana tempat-tempat lain, tak boleh semayang ni, dia buat amal-amal. Tak jumpa pula. Tu tengok balik, ada setengah orang setuju boleh solat ghaib. Ada yang kata tak boleh, Nabi buat sekali ni saja, lepas tu tak ada dah. Tu cerita ada. Dia cerita dia, kalau ada yang nak buat, ya masih boleh buat. Sebab apa? Nabi pernah buat, kita pun boleh ikut. Kalau kita belajar hadis yang betul-betul nanti, kekuatan dia tak kuat. Yang mana ni untuk Raja Najasyi saja. Wallahu a'lam. Betul-betul. Kalau bagi yang nak buat, ya kita kata ya. Bagi yang tak mau buat pun, kita kata ya juga. Sebab apa? Dalil ini khas untuk Raja Najasyi. Hadis Bukhari sahih. Okey. Pada zaman Nabi SAW, terdapat sebuah tempat khusus, musalla, untuk mengerjakan solat jenazah di luar Masjid Nabawi. Di Madinah tuan, ada tempat khas untuk semayang jenazah jenazah ni. Itu apa dalilnya? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang lelaki dan seorang wanita. Di antara mereka ni keduanya telah berzina. Dua orang ni, lelaki perempuan ni berzina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar keduanya direjam berhampiran dengan tempat pelaksanaan solat jenazah. Di mana? Di bahagian tepi masjid. Nampak tu, di kawasan tepi masjid, depa ni kena rejam sampai mati. Itu baling batu, rejam sampai mati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi solat musalla ni, tak mana musalla tempat jenazah mayang ni, luar masjid, dia di sebelah tepi masjid kan. Dan tempat dia pula kalau jauh sikit, pintu tu tempat berlakunya rejam untuk orang yang berzina tuan. Hadis sahih. Okey, contoh lagi tuan. Menurut Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tidak termasuk kebiasaan dalam hidup Nabi SAW mengerjakan solat jenazah di dalam masjid secara rutin. Nabi tak buat selalu dalam masjid. Yang banyaknya di luar masjid. Kita pun masjid luas tuan, kita buat di luar masjid. Dalam masjid kita ni sikit, tantu saja yang ada, kita buat dalam masjid, tak ada masalah kan? Sebaliknya, ianya dilakukan di luar masjid. Memang kadang-kadang baginda mengerjakan solat jenazah di dalam masjid. Kedua-duanya boleh. Nampak tuan? Mana sunnah? Dua-dua boleh. Kalau masjid tu luas, macam masjid Arau tu, masjid Tuanku Raja, masjid Arau, dia ada ruang tu banyak kiri kanan tu.
Buat di luar itu lebih utama lagi. Itu pulang lah, mana-mana apa boleh. Okey, Syekh Albani kata lagi, diperbolehkan mensolati jenazah di dalam masjid berdasarkan hadis Aisyah tadi. Yang lebih utama adalah mensolati jenazah di luar masjid. Kalau tanya boleh, dua dalam dan luar ni mana lebih utama? Di luar lebih utama. Tapi dalam pun ya masih boleh lagi. Orang perempuan boleh tak sembahyang jenazah? Boleh. Sebab Aisyah sendiri pun sembahyang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu cerita dalil kata boleh orang perempuan sembahyang jenazah. Di rumah ke, di masjid ke, di surau ke, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita pergi tuan-tuan. Pergi sini okey. Okey, tempat untuk mengerjakan solat jenazah. Dilarang mengerjakan solat jenazah di kuburan secara sengaja kerana terdapat dalil yang mengharamkan solat di kuburan atau menghadap kuburan. Namun bagi mereka yang tidak sempat mengerjakan solat jenazah sedangkan mayat itu telah dikuburkan, maka dalam situasi begini dibenarkan baginya untuk mengerjakan solat jenazah di kuburan tersebut. Contoh tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah melalui satu kuburan yang baru saja dimakamkan, disimpan pada malam sebelumnya. Baginda pun bertanya, bilakah orang ini dikuburkan? Mereka menjawab, malam tadi. Baginda bertanya lagi, mengapa kalian tidak memberitahu kepada aku? Awak tak beritahu kepada aku ada jenazah simpan semalam ni. Mereka menjawab, kami menguburkannya di tengah kegelapan malam sehingga kami tidak suka untuk membangunkan anda. Wahai Rasulullah, kami simpan dia tengah malam, kami tak mau ganggu kau Rasulullah. Kau dah letih jaga negara, urusan sebagainya, ketua agama sebagainya. Dia tak beritahu kepada Nabi. Baginda SAW pun berdiri dan kami membuat saf di belakangnya. Ibnu Abbas berkata, sedang aku berada di antara mereka dan baginda mensolatinya. Jadi Nabi solat jenazah di atas kuburan. Macam mana nak faham kan? Kalau jenazah tu baru lagi, boleh solat di kuburan. Contoh kes tadi ni, ayah dia meninggal semalam, dia duduk KL, orang simpan lepas Jumaat. Dia sampai baru lepas asar contohnya. Kalau dia nak solat ayah dia, mak dia meninggal tu, dia boleh solat di kuburan sebab masih baru lagi. Tapi kalau sampai meninggal seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, mana ayah hang ni? Luar negara contohnya, ayah hang tak ada dah. Lah tak ada dah. Mana kubur ayah aku? Ya, tahun tu mau nak sembahyang jenazah, tak pakai dah tuan. Kalau baru, ya masih boleh. Ni sunatnya. Bila ni semalam simpan, hari tu berlalu, dia buat solat time tu. Selepas tu tak ada solat di jenazah di kuburan. Di kuburan tak boleh kita solat. Nak solat Zuhur, solat Asar kan tak boleh. Solat jenazah kalau masih baru, ya. Kalau dah lama dah, seminggu, sebulan, 2 bulan, tak jadi dah. Tak pakai dah dalam bab tu kan. Hadis di atas juga dijadikan dalil bahawa anak-anak kecil juga berdiri dalam solat yang sama dengan orang dewasa ketika solat jenazah, kerana Ibnu Abbas ketika itu masih kanak-kanak. Ibnu Abbas tuan-tuan kecil lagi. Kes ni berlaku, Ibnu Abbas ikut semayang. Dia duduk sebelah orang tua-tua tuan. Boleh. Sebab tuan-tuan kita semayang berjemaah sebenarnya tuan, boleh selit budak-budak ni kiri kanan kita tuan, tak ada masalah. Cuma belakang imam ni yang boleh ganti imam. Kiri kanan belakang so kedua ketiga boleh kita selit anak-anak kita, tak ada masalah tuan. Ni dalil dia. Okey. Solat jenazah dilaksanakan secara berjemaah. Tak boleh buat seorang-seorang, kena solat berjemaah. Apa dalilnya? Seluruh hadis tentang solat jenazah menunjukkan ianya dilaksanakan secara berjemaah. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan baginda pernah melaksanakannya seorang-seorang. Kena buat berjemaah. Oleh itu diwajibkan solat jenazah itu dilaksanakan secara berjemaah sesuai dengan tata cara yang diajar oleh Nabi tadi. Takbir, Allahu Akbar, Fatihah, takbir pula salawat kepada Nabi, takbir pula doa pada si mati, takbir pula bagi salam terus ataupun doa lagi pada keluarga si mati sebagainya, baru bagi salam. Ya, itu cara dia. Kan? Sebab apa? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita sembahyang ni ikut contoh Nabi. Tak boleh suka-suka. Okey. Tempat berdirinya imam. Tak mana imam berdiri tuan. Sekiranya mayat tersebut adalah lelaki, maka imam berdiri terus lurus di kepala mayat tersebut. Seandainya mayat tersebut adalah perempuan, maka imam berdiri di tengah-tengah mayat tersebut. Kalau lelaki di kepala, kalau perempuan duduk tengah imam. Apa dalilnya? Dari Abu Ghalib dia berkata, aku pernah solat bersama Anas bin Malik. Kemudian di atas seorang jenazah lelaki, dia berdiri di hadapan kepala. Kemudian orang-orang membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy dan mereka berkata, wahai Abu Hamzah, solatlah ke atasnya. Maka dia berdiri di bahagian tengah mayat tersebut. Perempuan tadi di tengah, laki di kepala.
Maka dia berdiri di bahagian tengah mayat tersebut. Setelah itu Al-Ala bin Ziyad bertanya kepadanya, "Beginikah engkau dahulu menyaksikan Nabi SAW berdiri dalam solat sebenarnya solat jenazah wanita seperti tempat kamu berdiri tadi?" "Ya." Setelah selesai sembahyang, dia berkata, "Ingatlah selalu, aku buatlah ni sama macam Nabi buat." Perempuan tengah pusat tu, laki di kepala. Nampak? Okey, kita lagi. Sekiranya tuan-tuan, tuan-tuan, jenazah ni macam mana ni? Ni satu keluarga meninggal, bah ataupun naik van meninggal, ayah meninggal, mak meninggal, cucu, tok wan, perempuan, laki, perempuan, semua meninggal, ramai-ramai. Macam mana nak sembahyang, tuan? Sekiranya terdapat beberapa jenazah yang bercampur antara laki maupun perempuan, maka imam boleh membuat pilihan nak sembahyang sekaligus ke nak sembahyang satu persatu. Kalau ada 5 orang, tuan, seorang-seorang, lambat laki, ayah dia dulu, lepas tu mak dia, lepas tu anak dia pula, cucu dia pula. Di mana kena sembahyang? Boleh tak? Boleh nak buat lagu tu. Kalau nak buat semua sekaligus pun boleh, tuan. Tapi macam mana nak atok, tuan? Jadi terpudang kita sini, iaitu kalau tengok sini hadis daripada Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu pernah mengerjakan solat ke atas 9 jenazah sekaligus. 9 orang sembahyang sekaligus. Sekali sembahyang untuk 9 orang. Jenazah lelaki ditempatkan dekat dengan imam, duduk depan imam lelaki. Sedangkan jenazah perempuan setelahnya sesuai dengan al-qiblah. Dia mungkin macam mana, tuan? Nak letak panjang ke belah ni pun boleh. Nak letak imam belakang ni, kita letak ke panjang ke ni pun boleh. Kalau tempat kita ada ruang luas, kita boleh letak sebaris main depan, tuan. Itu lebih tepat lagi. Kalau tempat tu sempit, sampak, boleh letak ke panjang ke ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak. Jenazah yang lelaki dekat dengan imam. Jenazah perempuan setelahnya sesuai dengan al-qiblah. Jenazah-jenazah ditempatkan dalam satu baris. Lalu jenazah Ummul Kasum binti Ali, isteri Umar Al-Khattab, dan putranya Zaid ditempatkan satu tempat. Pada saat itu menjadi imam adalah Sa'id bin Al-Ashar. Sa'id tadi, Gubernur Mekah tadi. Sedangkan di antara jemaah yang ikut ialah Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Kalau ikut isteri Umar Khattab ni meninggal, anak dia apa dah? Kalau ikut dia imam Umar Khattab, tapi tak, dia tak jadi imam pun. Dia bagi siapa? Gubernur tadi, apa tu Sa'id bin Al-Ashar. Nampak, tuan? Kalau ikut sahabat banyak lagi, Abu Hurairah, kemudian Abu Qatadah, Umar Al-Khattab, semua geng-geng hebat ni, dia tak jadi imam, tuan. Sebab apa? Sunnahnya kepala, ketua tempat tu, pemimpin tempat tu yang jadi imam, tuan. Itu dia pun jadi imam. Kemudian dia ada lagi sini, kemudian ada seseorang yang menyatakan, aku tidak boleh terima hal tersebut. Aku melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abu Qatadah. Lalu aku katakan, bagaimana ini? Mereka menjawab, itulah sunnah. Aku tak setuju ni. Umar tadi imam, Abu Bakar tadi imam, lepas tu Abu Qatadah tadi imam. Tak, inilah sunnah, tuan. Nampak dah, kita faham. Kalau main wakil rakyat ke, kita bagi dia dulu. Main menteri ke, bagi dia, tuan. Dia tak mahu, tak apalah. Lebih kan, kita offer dia dulu. Sebab apa? Mereka ketua tempat itu. Kalau mufti kita bagi mufti dah contoh. Yang jarang mufti dan imam ni, dia pun bagi tu imam kita juga. Itu cerita ada. Okey, hadis ni sahih kitab Imam Nasa'i. Okey, tuan, gambar tuan. Macam mana orang Arab, tuan, sembahyang jenazah? Ni di mana ni? Di Mekah, tuan. Tuan, imam ni tengah ni, dia berdiri tahu tak? Berdiri dekat depan kepala pada jenazah lelaki. Dekat dengan imam, jenazah lelaki. Kemudian pulanglah. Kalau lelaki ada 5 orang, lelaki dulu, bawa perempuan. Kalau ada anak sebenarnya, silik-silik celah tu, tuan. Tu cerita ada. Cerita cara sembahyang jenazah yang ramai. Di mana ni? Ni di Mekah, tuan. Nampak? Dia sembahyang pun apa? Di luar tempat khas, iaitu tempat musalla. Tempat khas untuk sembahyang jenazah, tuan. Kita pulanglah kita ada tempat luas, kita buat dekat luar. Tempat pun tak luas, dalam ni yang luas pun buat dalam. Cuma kita jaga adab dah. Kau ada kotak ke apa ke jenazah, ada insiden sebagainya, baru lepas mandi, kau ada ayak-ayak lagi ni, kita lapiklah plastik sikit kan, buah kain ke apa ke, tu cara dia. Jadi tak boleh, yang ni pun sunnah Nabi. Sembahyang seorang-seorang pun boleh.
Kalau mereka ni nak bayar seorang-seorang, di Mekah tuan, berapa ribu, berapa juta orang main mayang apa? Buat haji. Yang meninggal pun sekali sehari-hari tu 10 orang, 20 orang, 100 orang dan sebagainya. Meninggal tuan. Jadi cerita dia, setiap waktu dia akan buat solat jenazah. Ramai. Itu cerita dia. Jadi lelaki tak mana? Di kepala. Perempuan tak mana? Di pusat, di tengah tuan. Cuma khilaf dia, tempat kita perlih, kepala kita belah kanan. Ada tempat yang pun sebelah kiri pun iya juga. Sebab dalil tentang kiri kanan tu tak dinyatakan dengan jelas. Kiri ke kanan. Jadi masing-masing dia pegang pada dalil masing-masing. Di situ ada keluasan. Cuma memang di kepala lelaki, tengah itu perempuan. Kalau ramai-ramai, buah lelaki dulu kepala, perempuan sebagainya, budak-budak ke apa, berikut-berikutnya dan Wallahu a'lam. Tentang tata cara solat. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung nanti macam mana pula takbir kan. Baca apa sebenarnya yang jadi tu apa 5 takbir 7 9 ni apa nak baca kan. Sebagainya salam pula sekali ada 2 kali dan sebagainya dan sebagainya tentang solat ni. Kan ada tanya untuk setakat ini ni. Daripada awal tadi sampai tempat nak sembahyang ni. Ini kita akan sambung nanti minggu depan berkaitan dengan ni pula susun saf. Macam mana nak susun saf. Kemudian jumlah takbir, apa-apa takbir. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 7. Sebenarnya sebab apa sembahyang takbir banyak tu? Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap kali takbir angkat. Ada pula Allahu Akbar kali tamu angkat, Allahu Akbar tak angkat dah. Yang ketiga tak angkat, keempat tak angkat, beri salam terus. Macam mana pula? Kan, perasaan kan? Ada setengah setiap kali takbir dia angkat. Setengah orang angkat kali tamu tak angkat dah. Macam mana pula? Ni tak salam sekali, ni salam 2 kali. Jadi semua ni ada jawapan tuan. Bila kita belajar, di situ punya ada keluasan, ada yang boleh. Ada punya duduk tu sunnah sebagainya. Semua tu ada jawapan. Tiba-tiba dia ni Allahu Akbar buat silat lah. Ni bukan. Ni game mana lah ni? Kita tahu ni tak ada sunnah. Ni mereka tuan. Kita beritahu. Semua tu dengan hadis Nabi sahih. Allah alam. Ada tanya untuk tajuk ini berkaitan dengan solat jenazah. Kita dah buat hari-hari dah, kak dah. Cuma nanti kita tak perasan, tak ambil bak pun. Jadi saya tanya, rupanya setiap benda ni dia ada dalil dia ada hujah dia tentang tata cara solat jenazah ni. Kita tu nak tanya tuan, ada tak? Untuk kali pertama ni. Ada lagi seminit lagi tuan sebelum azan. Walaupun maghrib awal tu pukul 5 awal 6 5 9 tak ada pukul 7 lagi. Subuh pun awal tuan. Pukul apa tu 5 lebih tuan. Dia nak main plan ni lah. Ada tuan tanya apa? Untuk ini kukuk ada boleh tuan tanya. Ya. Yang tadi ni. Okey, untuk jenazah tadi kalau tengok kain kapan tadi kan. Main mana macam-macam ni. Rupanya tuan-tuan, di Arab ni tuan, kalau putih ni mungkin dia buat umrah dan sebagainya. Tapi kalau warna-warna ni tu orang kampung depa tu. Saya kita lah, ni kampung mana ni? Ni kampung Kota Kayang. Ni mana ni? Ni kampung mana? Ni kampung Binjai. Ni kampung mana? Himpun sekali. Jadi kain kapan dia macam-macam. Hitam ada, putih ada, macam-macam warna. Sebenarnya tak ada masalah warna apa pun. Kita di Malaysia ni mesti warna putih. Tak naknya. Warna apa pun boleh sebenarnya. Itu cerita ada. Sebab tu boleh. Kalau dia mengira dalam kain kapan dia pakai ihram, kain ihram dia kita buat kapan dia. Itu lebih utama dan tak perlu nak pergi cari baru pergi beli tambah ya, membazir pula. Boleh kita gunakan kain ihram tu buat kapan. Tapi di Arab ni pelbagai warna. Ini warna ni pun tempat-tempat kampung-kampung depa. Tak semestinya warna putih semua. Kalau boleh warna putih tu elok lagi lah sebab kita ada baca putih ni fitrah. Mai bersih balik pembersih fitrah. Itulah simbolik dia pun. Cuma kata mesti pakai putih nak kapan tak juga dan wallahu alam. Kalau itu kain putih habis dah ingat. Kalau polis pun habis, kalau simpan ni warna apa pun ambil dah tuan, tak ada masalah. Tak ada raib kata, ni jenazah ni apa tu ada apa tak kesampaian lah, kesian dekat dia lah, tak ada kena-kena apa pun. Segerakan uruskan jenazah. Itu lebih utama tuan. Wallahu alam. Saya pun tidak ingat insya-Allah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.